Betul. Cek ni. Cek betul. Cek betul. Sampai dah. Akhirnya sampai. Jadi, sebelum berkayak, jom warm up dulu. Kalau tak ada kejang dalam air. Okey, sebelum kita mula berkayak, kita kena kenal dulu bahagian-bahagian kayak. Orang kata tak kenal, maka tak cinta. Mari kita tengok sama-sama. Okey, dari di sini saya ada model kayak. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja, recycle untuk buat model kayak ini. Tengok tu, kita gunakan tilap. Macam main ada beri-beri kan. Okey, jadi kita gunakan tali, pin dan selimut untuk membuat kayak ni. Jadi kalau untuk mengelakkan anda semua daripada mungkin bingung bentuk kayak yang sebenar, saya akan sertakan gambar kayak yang sebenar dan kita akan tengok label-label pada bahagian yang tersebut. Okey, jadi perkara pertama yang kita perlu ingat, kayak ni ada depan dan ada belakang. Okey, bahagian depan iaitu bahagian ni kita panggil sebagai bow. Bow. Dan bahagian belakang ekornya kita panggil stern. Okey, jadi kalau pada kayak sebenar anda boleh kenal dengan melihat corak yang ada pada bahagian atas ini. Okey, biasanya kayak akan ada bahagian V kat atas ni yang menunjukkan ia arah ke depan untuk memotong air. Okey, bahagian atas ni apa nama dia? Nama dia ialah deck. Atas ni deck. Okey. Dan kemudian tempat untuk kita masuk, tempat untuk kita duduk namanya cockpit. Dan side cockpit ni kita panggil dia coaming. Biasanya kita masuk kita akan pegang bahagian ni. Okey, jadi ni lembut. Jadi hati-hati sikit lah biasa nak masuk. Okey. Okey, seterusnya kita ada hull. Hull. Itu bahagian side. Untuk semua untuk sekeliling lah. Sekeliling kayak ni. Okey. Okey, dan sekarang kita tengok kayak daripada atas Okey. Bahagian bow, bahagian yang selimut tu. Okey. Jadi sekarang kita ada bahagian kanan dan bahagian kiri. Okey. Bahagian kanan kita akan merujuk dia sebagai starboard. Okey, bahagian kanan ni starboard. Dan kemudian untuk bahagian kiri belah sini kita akan panggil port side. Port side. Okey. Jadi itu adalah bahagian-bahagian asas bagi kayak. Dan di sini saya tak dapat nak tunjukkan bahagian keel, iaitu bahagian sisik di bahagian bawah. Okey. Dia line straight di bawah kayak ni. Tapi gunakan tilam ni saya tak dapat nak tunjuk lah. Okey, jadi anda boleh lihat pada gambar di sebelah. Okey, kita dah ada kayak, kita perlulah ada pedal. Itu pendayung. Okey. Pedal ni saya buat menggunakan pembaris 1 meter. Kita letakkan pembaris 1 meter dan 2 penutup bekas plastik. Okey, kita akan tengok pada satu side dulu. Okey, tengok di sini. Okey. Jadi, bahagian yang kita pegang ni, okey, batang ni namanya ialah shaft. Okey. Antara shaft hingga ke tempat yang kita nak dayung ni, tempat yang kita nak tolak air ni, namanya di sini throat ataupun bahasa Melayunya tekak lah ataupun leher. Throat. Okey. Jadi, kalau kita terbalikkan pedal ni, okey. Jadi, antara throat yang menyambungkan kepada bahagian atas ni, kita panggil ni sebagai spine ataupun tulang belakang ni lah dalam bahasa Melayu. Tulang belakang kepada muka pedal ni. Okey. Jadi kalau anda tengok pada pedal ni, okey, ada bahagian yang dia ke dalam sikit ni. Ni ada naik sikit. Okey, jadi kalau dalam pedal yang sebenar, ini kita panggil sebagai face. Okey. Face bagi pedal ni. Jadi air akan ditolak pada bahagian ni. Okey. Dan belakang ni ialah non face. Bukan muka dia. Okey, jadi kita nak tolak air gunakan muka, bukan belakang ni. Alright. Okey, jadi pada hujung ni, bahagian yang boleh katakan tajam, paling hujung sekali kita panggil ni sebagai tip. Okey. Dan semua bahagian tadi tu, okey, bahagian hujung ni kita panggil sebagai blade ataupun bilah untuk pendayung ni. Okey. Jadi inilah pendayung alternatif yang dapat kita buat bila berada di rumah.
Okey, sekarang kita akan buat kemahiran mendayung. Pertama sekali kita masuk dalam kayak kita. Okey, saya akan masuk ke report side. Okey. Masuk. Jangan perlahan-lahan sebab benda ni lembik. Jadi saya akan masuk dengan selesa. Okey, lepas dalam kayak kita. Okey. Sedia ni kayak solo kayak single. Okey. Okey, first kali kita perlu pegang mendayung ni. Okey, mula pegang straight. Pastikan dua-dua ni seimbang dan paras bahu. Okey, buka tangan paras bahu. Kemudian buka sedikit. Sebelah. Sebelah. Okey. Kita buat besar sikit daripada paras bahu kan. Okey. Macam inilah kita pegang pendayung. Okey. Jadi bahagian mana kita nak tolak air? Okey, kalau ingat tadi masa anatomi pendayung ni, kita ada bahagian face. Okey. Face pendayung. Jadi kita pegang face ni untuk menolak air. Okey. Jadi kalau kita tolak ke belakang, face tu perlu madap ke belakang. Okey. Sama juga untuk bahagian sini. Alright. Jadi, untuk kita mulakan kemahiran mendayung bagi kayak ni, tekan dayung ke depan. Saya nak buka ke depan dulu. Okey, nama dayungan ni kita panggil sebagai dayungan junam. Okey, caranya okey, pertama sekali kalau kita nak dayungan mula dari belah kanan, katakanlah kamu dominan kanan, okey, luruskan tangan kanan, masukkan dalam air, kemudian tarik. Dan pada masa yang sama tangan kiri pun lurus. Okey, kemudian kita buat belah kiri pula. Masuk, tarik. Ya, tangan kiri bengkok, tangan lurus. Kemudian kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah jauh dah kita dayung. Dah ke depan dah. Jadi itulah kemahiran mendayung junam. Fungsinya untuk bergerak ke depan. Okey, kemahiran yang kedua, kemahiran mendayung yang kedua kita akan belajar. Okey, sama pegang muka luas sikit daripada sebelah bahu. Okey, kemudian kita akan lakukan kemahiran ni. Fungsi dia untuk berhenti. Okey, namanya ialah dayungan tusuk. Mari kita tusuk air untuk kita berhenti dan memperlahankan kayak kita. Okey, jadi contohlah saya bagi situasi. Kita dah bergerak ke depan, dah dayung ke depan. Tiba-tiba ada sesuatu kat depan kita. Kita nak berhenti. Okey, jadi kita terus masukkan dayung kita dalam air dan tusuk. Dan kita tahan. Okey, daripada kayak kita ke depan, kita tahan air tu supaya kayak kita semakin perlahan dan berhenti. Okey, benda ni boleh dilakukan pada dua-dua bahagian. Okey, tengok mana yang anda sempat nak tolak masa tu. Okey, pastikan air saja di tepi ni dan mungkin ada tebing ataupun batu. Okey, jadi pilih side mana yang sesuai untuk ditusuk. Okey, jadi caranya masukkan je, tusuk. Okey, dan air tu kita tahan supaya kayak kita perlahan dan berhenti. Okey, kemahiran mendayung yang ketiga. Kita akan belajar bagaimana nak membelok ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Macam tadi dengan junam atau gerak ke depan macam ni saja. Okey. Okey, contoh kita nak belok ke kanan. Okey. Jadi kita akan tolak dayung ni ke kiri. Okey. Jadi cara untuk memegangnya, okey. Katakanlah kita nak dayung sebelah kiri. Okey, nak belok ke kanan. Jadi tangan ni teruskan kepada perut ataupun tekak leher pada melayung ni, dan sebelah lagi di bahagian tengah. Okey, jadi kita akan dayung. Caranya sama macam junam ni, sedikitkan tangan, tarik. Okey. Sedikitkan tangan, tarik. Okey, ini untuk sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita dah pusing dah ke belah kanan. Okey, untuk kita pusing ke belah kiri pula, kita buat cara sama tapi sebelah kiri pula. Okey. Saya letakkan di sini, dengan kanan di tengah. Okey, sekarang kita akan belok ke kiri dengan mendayung ke kanan. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita dah belok dah. Okey. Okey, tadi kita dah gerak ke depan, kita dah cuba berhenti dan kita dah belok. Sekarang kita dah sampai ke destinasi. Tapi kita nak parking kayak kita.
Kita tak naklah parking belakang kayak kita menghadap ke air. Kita nak depan kayak kita menghadap ke air. Supaya bila kita dah habis parking nanti, bila kita nak masuk semula, kita terus gerak ke depan. Tapi macam mana nak reverse? Inilah kemahiran kita nak belajar. Okey, namanya songsang junam, atau junam songsang. Junam tadi kita nak gerak ke depan kan. Okey. Yang ni kita nak reverse. Jadi kita tolak air ke depan. Okey. Pastikan pedal ni bahagian muka dia menghadap ke air yang kita nak tolak. Okey. Macam junam tadi balik macam ni kan. Okey. Kita tarik air. Sekarang pusing. Kita nak tolak air. Okey. Caranya sama macam junam tadi, cuma kita terbalikkan. Okey. Jadi kita akan buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita dah reverse dah. Dah masuk pada bahagian yang sesuai untuk kita parking. Okey, baiklah. Sekarang ni katakanlah anchor kita suruh kita buat rafting. Jadi kalau rafting tu kita perlu rapatkan kayak kita dengan orang lain. Ini kayak orang lain akan berada di sebelah kita. Jadi kita nak rapatkan kayak kita kepada orang lain, kita tak bolehlah gerak ke depan ataupun ke belakang. Sebab nanti akan muncung lah pada pada bow. Kita tak nak macam tu. Kita nak kayak lain berada di starboard ataupun port side kita. Okey. Jadi kemahiran ni kita panggil draw. Okey, draw. Okey, katakanlah kita nak ni ke kanan. Okey. Jadi kita masukkan kayak kita ke kanan dan tarik air. Ni untuk adjust pergerakan kayak kita dengan perlahan-lahan. Okey. Kejuannya tak akan sama macam kita layang macam tadi. Okey, dia akan perlahan. Okey. Tapi kita boleh bergerak ke sisi. Okey, cara ini macam ni. Okey. Pertama sekali draw. Tekan draw ke kanan untuk pergi ke kanan. Tarik, masuk dalam air, tarik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sama juga kalau kita nak pergi ke sebelah kiri, kita akan draw ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, itu namanya draw. Okey, dan sekarang kita akan push. Okey, push ni dia bertentangan dengan draw tadi. Draw tadi kita tarik kan. Sekarang push ni kita tolak. Okey, kita lakukan push ni bila kita nak draw tu. Okey, katakanlah kita dah dekat dengan rakit orang lain, rakit dengan kayak orang lain. Jadi kita tak ada ruang nak masuk lagi. Sebab ni dah kayak kawan kita. Kita tak ada ruang nak masukkan pedal kita dalam air. Jadi caranya kita push air yang belah sini. Okey. Jadi katakanlah belakang ni dah tak ada ruang air dah. Okey, tak muat untuk kita draw. Jadi kita buat push. Okey, kita nak ke kanan, kita push air ke kiri. Okey. Jadi cara ni macam ni. Pedal ni face ni pastikan madap luar bagi tolak air. Okey, caranya masuk push. Macam tu. Masuk push. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sama juga situasi dia kalau belah kiri kita, belah port side kita dah ada kayak lain ataupun dah sampai ke tebing. Jadi kita akan push di sebelah kanan untuk ke kiri. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.